Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi dari saya hormati semua sahabat-sahabat, para pendengar, rakan-rakan taulan di mana juga anda berada. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan rasa syukur kita di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sifat syukur, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pelaksanaan syukur, kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima amalan kita, menerima takwa kita, menerima perbuatan kita itu sebagai amal soleh. Salawat dan salam ke atas junjungan Rasulullah SAW, Nabi yang telah memperjuangkan tauhid, menyebarkan risalah tauhid, risalah kebenaran kepada manusia yang Allah turunkan kepada beliau Al-Quran. Kemudian beliau menyampaikan risalah tauhid ini kepada seluruh manusia, menyampaikan kebenaran, mendidik manusia, membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perjuangan kurniaan nikmat yang besar ini yang Allah hantar Rasulullah SAW kepada kita, sehinggalah kita dapat menerima kebenaran, menerima tauhid, menerima akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan terus kekal istiqamah dengan akidah yang benar, akidah tauhid yang betul, yang jitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, salafus salih. Seterusnya kepada para ulama pejuang Islam, sahabat-sahabat, saudara mara, saudara-saudara Islam kita seluruh dunia, yang mana yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan akan terus Allah pelihara kita daripada segala kejahatan, musibah, bala bencana, wabak, penyakit dan sebagainya, dan Allah memberi kepada kita keizinan dan untuk kita terus melakukan kebaikan demi kebaikan, amal soleh demi amal soleh, menambah pahala kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah SWT dari hari ke hari, sehinggalah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dihormati, pada pagi ini saya mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, dengan perkongsian ilmu, dengan perkongsian dakwah. Mudah-mudahan segala perbuatan kita ini Allah akan nilai sebagai pahala, nilai sebagai amal soleh, nilai sebagai jariah, sebagai amalan yang mendatangkan keridhaan Allah, menyampaikan sesuatu yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnatul Rasul, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah saya lakukan sebelum ini, perkongsian ilmu dengan tujuan lain tak bukan ialah untuk kita sama-sama mengingati tentang wasiat daripada Rasulullah SAW, tentang wasiat daripada para ulama, para pejuang, para guru kita, tentang hakikat kehidupan kita yang kita lalui selama ini, supaya dengan peringatan-peringatan ini, tuan-tuan, perkongsian-perkongsian yang baik ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, dapat mengetuk pintu hati kita, dapat mencetuskan idea dan ilham yang baik dalam hati kita, dalam minda kita, untuk kita terus melakukan perubahan demi perubahan, penambahbaikan demi penambahbaikan, kebaikan demi kebaikan,
pengislahan demi pengislahan untuk kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan, yang tentunya akan berakhir bila mana telah sampai masanya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya doakan sahabat-sahabat dalam keadaan baik, sihat, sentiasa ceria, gembira, sentiasa diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, melaksanakan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang kita ada, memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan yang perlu. Kalau kita dah berkeluarga, maka kita perlu membina keluarga kita, menyara keluarga kita, membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih single, bujang, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Walaupun kita belum berkeluarga, kita masih lagi seorang, kita terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kepribadian kita, mengikuti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sahabat-sahabat, saudara mara, saudara-saudara dan saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini saya nak bawa sahabat-sahabat, rakan-rakan saya satu topik yang saya kira penting, iaitu berkenaan dengan mengenali musuh kita. Kita ni dalam hidup, tuan-tuan, memang tak lari daripada musuh. Kalau ikut pepatah Melayu, carilah kawan sebanyak-banyaknya, tapi janganlah cari musuh. Musuh jangan dicari, kawan carilah sebanyak mungkin, kan? Jadi tentulah apa yang penting, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni sentiasa ada pancarobanya dan ujiannya. Dalam kehidupan kita di dunia ni, tuan-tuan, kita melalui hidup ni penuh dengan bentuk ujian-ujian, cabaran-cabaran. Kalau kita sebagai seorang mukmin, tentulah lagi banyak ujian dan cabarannya, tuan-tuan, berdepan dengan nikmat dunia, gangguan dan godaan dan sebagainya. Semua itu untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kita melalui kehidupan, tuan-tuan, berdasarkan mengikut segala kehendak ataupun ajaran Rasulullah SAW, berdasarkan kehendak Al-Quran dan Sunnah, menuruti perintah Allah SWT, tentulah kita kena mengenali cabaran-cabaran dan halangan-halangan yang kita akan lalui dan akan kita tempuhi. Jadi dalam melaksanakan kehidupan kita ni, tuan-tuan, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca, kita memahami kehendak Al-Quran, tuan-tuan, kita nak melaksanakan, nak menjadikan diri kita ni, tuan-tuan, sebagai seorang hamba Allah, yang memohon, yang meminta, yang bersungguh-sungguh mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita berdepan dengan ujian, berdepan dengan cabaran, kita menghadapi godaan-godaan dunia, gangguan-gangguan, bisikan-bisikan. Ada je halangan-halangan yang datang di hadapan kita. Ada saja godaan-godaan, bisikan-bisikan yang nak mengganggu, nak merosakkan kita, tuan-tuan. Sebab itulah dunia ni, tuan-tuan, sebagai satu tempat darul bala wal imtihan, balak dan juga ujian. Jadi tentulah kita menghadapi cabaran demi cabaran. Apatah lagi dalam kehidupan kita berdepan dengan musuh-musuh kita, tuan-tuan. Jadi kita akan sentiasa selagi mana kita bernyawa, tuan-tuan. Jadi hari ini topik yang hendak saya sentuh dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ialah kenali musuh kita. Rupanya kita ni ada musuh. Kalau boleh, hidup kita ni setengah orang lah berprinsip dalam hidup, saya tak nak cari musuh. Saya tak nak bermusuh dengan sesiapa. Saya nak berbaik-baik dengan seluruh manusia. Itulah sifat saya. Saya tak nak bermusuh. Ada setengah prinsip itu. Ada setengah juga manusia yang jenisnya suka bermusuh, suka bergaduh, suka bertengkar, suka berdebat, suka menyakitkan hati orang. Dia tak kisah, hati kental, tuan-tuan. Tapi setengah orang dia kata, jangan kau cari pasal dengan aku. Aku tak akan
bagi muka kat engkau. Itu sekali. Jadi macam-macam lah. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita menghadapi pancaroba dan ujian serta bala dan imtihan dan ujian tuan-tuan. Jadi bercerita tentang musuh ni tuan-tuan dalam kehidupan kita, biasa kita dengar tuan-tuan, dalam hati kita ni kadang berbisik-bisik. Kita melihat manusia ni sentiasa bergaduh, sentiasa bertengkar, sentiasa bermusuh-musuhan, sentiasa dengki-mendengki, sentiasa hasad-hasad, sentiasa cuba untuk menjatuhkan. Kenapa tuan-tuan semua ini berlaku tuan-tuan dalam kehidupan manusia tuan-tuan? Puncanya ialah kerana hati yang telah ditakluk oleh syaitan, laknatullah alaih. Tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita kenal musuh kita. Segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita tuan-tuan, kita akan berdepan dengan musuh kita. Kita kena kenal musuh kita. Jadi ingin saya nak memfokuskan, menarik perhatian sahabat-sahabat sekalian bahawa kita kena tahu, dan kita dah tahu pun bahawa musuh kita ini ialah syaitan dan juga nafsu. Syaitan dan juga nafsu. Jadi pada hari ini khusus untuk saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ialah tentang musuh kita yang kita panggil sebagai syaitan. Baik, untuk itu di sini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu ayat, satu dalil ataupun satu ayat Quran ataupun sebuah surah yang menceritakan tentang musuh kita ni, yang menyentuh tentang perbuatan musuh kita ni, iaitu surah An-Nas. Jadi saya nak bawa kepada tuan-tuan surah An-Nas beserta dengan tafsiran dia, yang saya petik daripada kitab Fi Zilalil Quran oleh Said Qutb. Kemudian kalau kita menyimak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau juga turut memuatkan tafsirannya tentang surah An-Nas ni juga tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya akan cuba membacakan surah An-Nas. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah tuan-tuan surah An-Nas yang telah saya bacakan tadi, dan surah ini merupakan surah Al-Makkiyah, yang turunnya di Mekah, yang statusnya iaitu Makkiyah, dan mempunyai 6 ayat, yang Allah ceritakan di dalamnya tentang syaitan, tentang was-was syaitan. Sebab itulah kenapa diberi perkataan An-Nas di sini. An-Nas di sini bermaksud manusia ataupun lupa, nisyan. An-Nas tu manusia dan juga pelupa. An-Nas tu juga nisyan. An-Nas itu pelupa. Jadi menceritakan tentang ayat ataupun surah ini tuan-tuan berdasarkan tafsir yang telah dijelaskan oleh Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Kita memahami bahawa surah An-Nas ni yang Allah sebut ada dua fasa. Fasa yang pertama Allah ceritakan ayat 1 hingga ayat 3, Allah ceritakan tentang akidah, tauhid kepada Allah SWT. Dan ayat yang keempat, kelima dan keenam Allah menceritakan tentang perbuatan syaitan. Siapa tu syaitan, kemudian apa dia punya tipu daya syaitan dan peranan dia dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat daripada surah An-Nas ni, ayat yang pertama Allah menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung
dengan pada memelihara manusia. Katakanlah wahai Muhammad, aku pohon perlindungan pada Tuhan yang memelihara manusia. Yang kedua, Malikin Nas, yang menguasai dan memerintah manusia. Ilahin Nas, Tuhan yang disembah manusia. Tuhan yang disembah manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan pembisik yang datang dan menghilang. Allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisik kejahatan dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, iaitu dari syaitan, jin dan manusia. Jadi berdasarkan 6 ayat yang telah saya sebutkan, telah saya bacakan tadi tuan-tuan, ulama membahagikan kepada 2 pasal. Pasal yang pertama tuan-tuan, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dalam ayat ini menceritakan tentang akidah kita kepada Allah SWT, iaitu dengan sifat Allah SWT yang bersifat rububiyah, bersifat uluhiyah, dan juga Malik, penguasa. Jadi Allah bersifat Rabbun, rububiyah. Rububiyah maknanya sifat Allah tu kita kena beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang mentadbir kita, Tuhan yang memerintah kita, Tuhan yang telah mengatur segala kejadian alam ini. Maknanya Allah SWT yang telah melaksanakan segala aturan alam ini kepada manusia. Kemudian yang kedua, sifat Allah tu sebagai raja. Allah bersifat raja, Allah memerintah, Allah berkuasa, Allah memberi segala-galanya, Allah yang mengurniakan nikmat, Allah yang mampu melakukan apa sahaja kepada manusia. Dan ayat yang ketiga iaitu Ilahin Nas. Ilahin Nas iaitu Allah yang memberi manusia keselamatan, Allah yang memberi manusia kesejahteraan, Allah yang mendidik manusia, Allah yang mengajarkan manusia segala ilmu dan sebagainya tuan-tuan. Jadi 3 ayat yang ke atas ni dalam surah An-Nas menyatakan tentang akidah kita kepada Allah SWT. Maknanya kita kena beriman kepada Allah SWT, bahawa kita kena yakin bahawa Allah itu merupakan pentadbir, Allah yang menjaga kita, Allah yang mentadbir segala alam semesta ini, Allah yang mengatur segala-galanya kepada manusia, Allah yang mengurniakan kepada nikmat, dan Allah itu merupakan raja bagi segala raja. Tak ada raja yang paling berkuasa kecuali Allah SWT. Maka kita kena beriman. Allah menegur, Allah mengajak kepada manusia, mengajarkan kepada manusia tentang bahawa Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha berkuasa dan Allah itu maha hebat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam surah ni kita untuk fasa pertama ni kita kena akur, kita kena tunduk kepada Allah SWT, bahawa Allah ni mempunyai segala-galanya, memiliki segala-galanya, dan kita merupakan hamba kepada Allah SWT. Untuk ayat yang keempat, kelima dan keenam tuan-tuan, kalau kita tengok tentang Allah menyebutkan tentang kejahatan was-was ni, min syarril waswasil khannas, kejahatan bisikan-bisikan ataupun was-was daripada syaitan yang mengundur, yang menghilang. Jadi di sini jelas sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, kita nak berkenal-kenal dengan, kita kena kenal musuh kita ni tuan-tuan. Jadi musuh yang ada pada kita ni tuan-tuan, yang disebut oleh ulama, yang telah jelas kepada kita, Rasulullah telah menyebutkan telah sejak sekian lamanya, bahawa syaitan, musuh kita itulah syaitan, musuh yang tak nampak. Dalam diri manusia ni ada syaitan yang Allah bekalkan. Ma minkum ahadin illa qad wukila lahu qarinatun. Berdasarkan daripada hadis sahih yang Rasulullah sebut bahawa tidak ada dari kalangan kamu kecuali diletakkan, diwakilkannya satu qarinah. Qarin di sini ialah pendamping. Pendampingnya itulah syaitan. Dan benar dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, untuk kita mengenali syaitan ni sebagai musuh kita, syaitan yang Rasulullah sebut SAW, dia bertenggek di hati manusia. Dia sebut sebagai khannas. Dia bertenggek dalam hati manusia.
Jadi khannas di sini ialah orang yang berbisik-bisik dalam hati manusia, kemudian dia menggoda, dia letakkan belalai dalam hati manusia ketika kita lupa kepada Allah SWT, ketika kita ingat kepada Allah SWT dan baca a'udzubillah minasyaitanirrajim, maka belalai itu akan terangkat dan hilang. Kemudian syaitan dia akan datang lagi. Begitulah sifat syaitan ya. Sebab itulah dia menghilang. Ketika mana kita disebutkan dalam tafsir fi zilal Quran ni tuan-tuan, dan juga tafsir Ibn Katsir, sifat syaitan ni tuan-tuan dia bersifat al-khannas. Al-khannas ni maknanya mengundur, menghilang. Dia datang dengan kepada kita, dia bisik-bisikkan kepada kita. Dan hakikat syaitan ni tuan-tuan, sebenarnya kejadian dia lemah tuan-tuan. Kita kena tahu bahawa syaitan ni lemah sifat dia. Dia tak mampu pun. Tapi dia mampu, dia kuat bila mana kita lupa kepada Allah SWT. Dan ketika mana kita ingat kepada Allah SWT, kita berzikir tuan-tuan, kita membaca doa, kita beristighfar, kita membaca a'udzubillah minasyaitanirrajim, kita baca bismillah tuan-tuan, insya-Allah syaitan dia akan lemah dan dia akan berundur, dihilang. Tapi bila mana ketika kita lupa kepada Allah SWT, dengan keadaan hati kita kosong kepada Allah SWT, maka syaitan akan datang semula dan sentiasa akan berusaha untuk menyesatkan manusia, membisik-bisikkan kejahatan-kejahatan dalam hati manusia. Itulah sifat syaitan tuan-tuan. Dia akan berlaku sampai bila tuan-tuan? Dia akan berlaku sampailah kita hingga ke hari kiamat, sehinggalah kita mati tuan-tuan, sehinggalah kita menemui Allah SWT. Jadi selagi mana manusia itu hidup tuan-tuan, selagi mana kita hidup di muka bumi tuan-tuan, kita akan berdepan dengan bisikan-bisikan syaitan yang disebut dalam Quran ni min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan kejahatan waswas. Syaitan ni akan membisik-bisikkan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Islam tuan-tuan. Macam-macam yang dibisikkan hati kita. Antara bisikan-bisikan dia kata, wahai manusia, engkau ni kalau engkau berderma, engkau akan miskin, habis duit engkau. Apa yang kau dapat kalau engkau berderma? Orang tu tak bagi pun apa-apa pada engkau. Engkau keluarkan duit. Engkau dah penat dah kerja. Kau dah berbanting tulang pagi, petang, siang, malam. Tetapi hasilnya engkau jadi miskin. Begitulah tuan-tuan. Dia bisikkan hati kita ni tuan-tuan. Dia kata, wahai manusia, janganlah engkau ikut Islam. Kalau engkau ikut Islam, engkau amalkan, buat apa yang Rasulullah ajar, engkau akan susah. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini pun tak boleh, nak pergi tengok wayang pun tak boleh, nak nyanyi sikit-sikit pun tak boleh, nak seksi-seksi pun tak boleh. Body cantik, body cantik putih melepak, muka cantik, takkanlah kau nak tutup. Membazir je. Habis kau nak tunjuk kat siapa engkau lawa-lawa, kan? Itulah dia bisikkan dalam hati manusia tuan-tuan. Syaitan ni sifat dia itulah, berdasarkan sejarah perseteruan ataupun perbalahan, permusuhan antara Adam dengan syaitan, iaitu ketua syaitan iaitu Iblis, bersumpah kepada Allah SWT bahawa dia akan menyesatkan manusia atas keadaan dia kena bersujud kepada Iblis. Allah perintahkan sujud kepada Iblis. Wa iz qala Musa wa iz qala ketika Allah sebut dalam Quran, wahai Adam, wa iz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Tahu saya terlupa ayat ni tadi. Padahal saya dah banyak kali baca. Ada waktu-waktu kadang-kadang kita lupa, minta maaf. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, wa iz qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang anda buktikan, sejarah telah menunjukkan kepada kita perseteruan, pemusuhan antara syaitan dengan manusia, iaitu anak Nabi Adam dan juga anaknya Ibnu Adam, daripada zaman sebelum masa datuk kita duduk dalam syurga lagi, sehinggalah ke hari ini tuan-tuan. Jadi atas perseteruan ini Allah mereka bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi dalam surah ni kita dah kenal lah bahawa musuh kita ni syaitan tuan-tuan, yang telah
Allah jadikan untuk menguji kepada manusia, untuk sebagai pancaroba dan juga cabaran kepada usia untuk menghadapinya. Kadang-kadang kita berbisik-bisik, tuan-tuan, berbisik-bisiklah hati kita. Kadang-kadang hati kita ni bukan kadang-kadang berlaku juga bisikan dalam hati kita ni, macam-macam bisikan yang datang kepada kita. Bisikan-bisikan yang meragukan, bisik-bisikan nak buat jahat. Ada saja setiap hari datang dalam telinga kita ni untuk melakukan kejahatan, tuan-tuan. Baik, kita tengok ayat yang ketiga, ayat yang kelima. Allazi waswisu fi sudurin nas. Dan yang mewaswaskan dalam dada manusia. Jadi ayat ni menceritakan membisik-bisikkan kejahatan dalam hati manusia. Dada manusia di sini ialah hati dah, tuan-tuan. Dibisikkan kita untuk melakukan kejahatan. Boring lah, tuan-tuan. Boring lah hari ni. Aku nak buat itu, nak buat inilah. Dia datangkan idea-idea. Dia datangkan pemikiran dan ilham-ilham untuk kita lakukan kejahatan. Kadang-kadang dia kata, marilah kita tengok benda ni. Kau bosan lah, boring lah. Jomlah kita buat pergi sana. Jomlah kita pergi tengok sekian-sekian kan. Untuk melakukan kejahatan. Kau ambil lah duit tu. Tak apa. Kau kalau miskin, kau tak ambil, kau miskin, kau susah, orang akan pandang hina kamu. Begitulah tuan-tuan, bisikan-bisikan yang didatangkan dalam hati manusia oleh syaitan yang jahat ni. Baik, seterusnya Allah sebut minal jinnati wan nas. Ayat yang ke-6 ni, tuan-tuan, menceritakan tentang daripada kalangan jin dan manusia. Jadi nak cerita kat sini, apa maksud jin dan manusia ni, tuan-tuan? Disebut dalam tafsir sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa musuh yang dikatakan syaitan ni, tuan-tuan, terdiri daripada bukan hanya syaitan tu sendiri, jin, tetapi juga di kalangan manusia. Maknanya syaitan ni ada di kalangan syaitan iaitu jin dan ada juga di kalangan manusia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, syaitan ni, tuan-tuan, adalah daripada kalangan jin. Jin yang Allah jadikan daripada api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Dan syaitan ni juga datangnya daripada manusia. Jadi perbuatan manusia yang membisik-bisikkan, mengajakkan kepada kejahatan, tuan-tuan. Mengajak kejahatan, jomlah kita buat ni, buat tu. Kita kena ingat, tuan-tuan. Itu bukan kawan, tuan-tuan. Masa tu kita dah tahu dia ni syaitan. Jadi maknanya, tuan-tuan, hakikat musuh yang ada dalam diri kita ni, tuan-tuan, ada terdiri daripada syaitan di kalangan jin dan syaitan daripada kalangan manusia. Oh, begitu kan, tuan-tuan? Jadi kalau kita dalam kehidupan kita seharian, kita kena kenal kawan-kawan kita, tuan-tuan. Kita kena kenal jenis manusia ni, tuan-tuan. Manusia yang menghalang kebenaran. Manusia yang bencikan kebenaran. Manusia yang menghasut sesuatu keburukan, sesuatu yang buruk kepada manusia yang lain. Kita boleh kata dia ni syaitan. Sifat-sifat syaitan ni maksudnya membisik-bisikkan. Dan ketika mana kita ingat kepada Allah SWT, kita kenal manusia, kita kenal musuh-musuh kita, kita ingat kepada Allah SWT, beristighfar dan berdoa. Masa tu syaitan-syaitan ni akan pergi menjauh. Dan untuk manusia, tuan-tuan, kita kena kenal kawan-kawan manusia di kalangan manusia ni, tuan-tuan. Kalaulah kawan-kawan kita ni kawan yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, memberi nasihat kepada kita, kita carilah kawan seperti ini. Ketika mana kita kesusah, dia bantu kita ketika kita senang, dia ingatkan kita tentang kewajipan kita kepada Allah SWT. Jadi menceritakan tentang musuh yang ada dalam diri kita ni, tuan-tuan, Rasulullah sebut bahawa sehingga dalam diri Rasulullah pun adanya qarin, iaitu syaitan. Tetapi oleh kerana Allah nak mendidik Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan sehingga syaitan tu menjadi Islam dan sentiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi jelas kepada kita, tuan-tuan, dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah SWT, kita kena kenal musuh kita. Kita kenal musuh kita. Oh, musuh kita begini. Kalau kita kenal musuh kita, tuan-tuan, mudahlah kita nak berdepan dengan musuh kita ni, tuan-tuan. Jangan kita tak kenal musuh kita ni, tuan-tuan. Jadi bila kita kenal musuh kita, kita tahu tipu daya musuh kita. Kita perlu ada strategi. Kita perlu ada perlindungan yang Allah ajarkan kepada manusia untuk berdepan dengan bisikan-bisikan syaitan dan tipu daya syaitan. Berapa ramai manusia di akhir zaman ni ataupun dari dulu, tuan-tuan, yang telah dirosakkan oleh syaitan, digoda, dihasut oleh syaitan dengan bisikan-bisikan, akhirnya melakukan kejahatan. Dan
Ada sebuah cerita yang kalau saya nak cerita agak panjang, iaitu Barsisah, seorang guru di zaman Bani Israel yang disesatkan oleh syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia tak suka tengok manusia ni taat kepada Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, kalau hati kita ni berat nak beribadah kepada Allah SWT, kita kena check tuan-tuan. Mungkin syaitan kita ni kuat sangatnya. Syaitan yang ada di kelilingan kita kuat, dan kita kena sentiasa berdoa melindung kepada Allah SWT, kepada Allah SWT daripada godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Allah merejam syaitan tu dengan menggunakan api-api tuan-tuan. Ketika kita berdoa a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tu dia akan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dia akan menjadi kecil seumpama lalat. Tapi kalau kita lupa, syaitan tu dia akan membesar. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan segala peringatan dan ayat yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan tadi dapat mencetuskan satu ilham, satu gerak hati, iaitu ataupun rasa hati, ataupun mencetuskan idea, mencetuskan semangat, motivasi untuk kita memahami, untuk kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita tuan-tuan, dalam kita melaksanakan perintah Allah. Kita nak taat pada Allah, kita nak beribadah kepada Allah SWT, kita nak cari keridhaan Allah, kita nak cari cinta Allah SWT, beribadah, bersolat, sembahyang dan sebagainya. Kita akan berdepan dengan musuh-musuh kita yang sentiasa nak merosakkan kita tuan-tuan. Jadi untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan kita selamat dari musuh yang jahat yang sentiasa nak merosakkan kita, yang sebagaimana telah saya sebutkan tadi, iaitu syaitan. Syaitan dan juga nafsu. Cuma apa yang kita bincangkan hari ini ialah tentang musuh kita yang ada dalam diri kita, musuh yang tak nampak, itu syaitan. Dan satu lagi musuh yang nyata di depan mata kita, iaitu manusia. Jadi kita kena jauhi dua musuh ini dan sentiasa berdoa, dan sentiasa membaca istighfar, sentiasa membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca bismillah, dan mohon perlindungan daripada Allah SWT untuk kita mengelak daripada terkena hasutan dan godaan syaitan yang telah dilaknat oleh Allah SWT. Jadi saya kira itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapat mencetuskan sesuatu kesedaran dan gerak hati kita untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan, perubahan demi perubahan, memperbaiki diri kita daripada sesuatu yang buruk, yang jahat sebelum ni tuan-tuan, kepada sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan ibadah kita, amalan kita, takwa kita, doa kita dan zikir, segala amalan kita Allah terima dengan sebagai amal ibadah. Jadi saya kira ampun maaf daripada saya atas segala kesilapan saya menyampaikan fakta perkongsian saya kali ini. Yang benar itu daripada Allah SWT, yang tak benar itu daripada kelemahan dan kejahilan serta kealpaan saya. Saya mohon ampun dan maaf. Akhir kata, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan untuk kita terus melakukan aktiviti perkongsian ilmu dan dakwah. Itu saja daripada saya. Ampun maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Wassalam.